Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam-malam, salam bicara bersama Kak Wi. Sini anda setting dulu sebab dia bila time mula dia kena ada privacy dia tu. Edit privacy, kemudian kita kumpulkan barulah. Okay, alhamdulillah. Hari kita bersiaran jam 10.20. Kita kemungkinan kami anda dengan Kak Wi tak akan ambil masa yang lama untuk share untuk malam ini. Terlebih dahulu kita sama-sama beristighfar, mengucapkan istighfar terhadap diri kita, memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, alhamdulillah kita dah beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Semoga diri kita yang berdosa ini akan diampuni kerana kita tidak akan lepas daripada melakukan dosa. Okey, seterusnya kita akan membaca selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab semalam kita selawat Adnani, selawat Adnani. Selawat Adnani ni adalah Adnani itu adalah nama datuk moyang Nabi Muhammad yang telah bersambung kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail kan. Nanti kita akan bicarakanlah tentang tu. Datuk Nabi Muhammad yang ke-20. Kita satu masa jika dipanjangkan umur murah rezeki, kita akan kaji salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah silah daripada belah Abdullah, salah silah daripada Aminah. Dia jangan risau, pilihan Allah tu adalah tepat. Semua susul galurnya adalah daripada kalangan-kalangan yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Okey, seterusnya kita akan berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Wi berhajat nak selawat Adnani boleh? Sama-sama. Okey, sama. Okey. Kita akan berselawat sama-sama. 1, 2, mula. Sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani. قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأردان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن
Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Sawwatar Rahmani. Alhamdulillahi alladzi a'tani hadzal ulama thayyibar ardani. Ahmaduhu fi sirri wal i'lani, haqqan 'alal islami wal imani. Ya Rabbana bil Mustafa al-Adnani, ighfir zunubi summa aslih shani. Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Sawwatar Rahmani. Alhamdulillahi a'tani hadzal ghulama thayyibar ardani, hadzal ghulama thayyibar ardani. Alhamdulillah, kita selesai berselawat. Terima kasih kerana sama-sama dalam bicara malam Kak Wi pada malam ini. Kak Wi senyum sikit, Kak Wi. Okey, seterusnya kita akan membaca Al-Fatihah yang akan kita sedekahkan kepada diri kita, kepada tubuh badan kita, kepada jasad kita, kepada batin kita, supaya diberikan, supaya kita mohon supaya diberikan keseimbangan, keteguhan dan keistiqomahan pada diri kita, batang tubuh kita ni, insya-Allah seimbang zahir dan juga batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbil Alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi singgah di live Kak Wi bicara malam Kak Wi pada malam ini. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, murah rezeki, dapat lagi kita berjumpa pada malam ini. Okey, kita tak akan lama pada malam ini, Kak Wi. Lama ke? Kejap tu. Okey. Rezeki yang sedikit tetapi diberkati Allah adalah lebih baik dan tinggi darjatnya berbanding rezeki yang banyak tetapi tidak diberkati. Dalam kurungan kata-kata ini menunjukkan jika kita dengan rezeki yang sedikit tetapi diberkati oleh Allah Taala, itu adalah lebih utama, lebih baik dan lebih tinggi darjatnya berbanding rezeki yang banyak tetapi tidak diberkati. Sebab itu selalu kita sebut mencari barakah dalam rezeki kita. Jadi pada malam ni kita akan ulas sedikit tentang tujuh. Tujuh ni memang minat angka tujuh ni, sebab ada 7 hari, 7 petala langit, 7 petala bumi, apa lagi, semua banyak yang berkaitan dengan tujuh. Okey, 7 zikir pembuka rezeki yang perlu kita amalkan, yang berasal daripada amalan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 pembuka rezeki yang perlu kita amalkan daripada amalan Rasulullah ni. Apa yang kita tahu kita buat. Terima atau tidak itu semuanya adalah darinya. Kita hanya mengharap, sebagai kita dasar kita adalah sebagai hamba, kita hanya mengharap kepada Allah. Hamba, kita kena ingat, hamba bukannya pekerja ataupun yang dibayar gaji. Kita adalah hamba. Jadi kita sentiasa merayu, merintih kepada Allah Ta'ala, keampuhannya ataupun diperkenankan itu adalah pulang pada Allah Ta'ala. Kalau tak dapat, maknanya Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang lain yang mungkin bukan pada hari ini, esok, lusa ataupun tahun depan, ataupun mungkin berbulan-bulan kemudian, kita tak tahu. Atau rezekinya bukan daripada apa yang kita minta. Mungkin Allah akan tetapi apa yang terbaik buat kita. Mungkin kita nakkan sesuatu tu, tetapi Allah tidak
Allah Maha mengetahui. Jadi dia tidak beri itu kerana jika kita beri itu, kita akan jadi lupa dan lalai kepadanya, maka dia akan berikan rezeki yang lain pula pada kita. Bersangka baik itu lebih baik, dan dari terus berkata yang tak elok, jadi elok kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita semua sebagai hamba-Nya. Jadi sebagai umatnya, kita kena selalu yakin bahawa semua rezeki yang datang itu adalah milik Allah. Rezeki yang kita minta itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Rezeki yang kita dapat itu itulah yang terbaik untuk kita, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi malam ini kita akan amalan-amalan yang akan kita cuba dengarkan, untuk kita, kalau lagi baik kalau kita amalkan, untuk membuka pintu rezeki. Jadi Kak Wilai, Kak Wilai sambung. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih yang join Kak Imalani, Faridiani, Kak Jah. Sebenarnya rezeki ni semua orang mencarinya, semua juga orang mengharapkan, betul tak? Seawal pagi lagi kita dah berdoa dah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semua pun orang mutaqabbala. Macam orang Arab tu cakap terbalik dengan anak dia. Okey, rezeki ni Rasulullah pernah ajar kita tujuh amalan zikir yang boleh orang kata memurahkan rezeki kita dah, mencepatkan rezeki kita. Okey, pertama apa? Kita tengok tadi pertama. Berdoa kepada Allah, yang macam Kak Wi cakap tadi lah, doa pagi tadi. Itu doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi selesai solat subuh. Selesai saja solat subuh, Rasulullah akan membaca doa ini, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian yang kedua apa Rasulullah buat? Perbanyakkan istighfar dan taubat. Perbanyakkan istighfar dan taubat. Ini semua tahu. Kalau kita beristighfar, maksudnya apa? Kalau kita bertaubat, maksudnya apa? Maksudnya kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Terdapat juga dalam surah Nuh, surah Nuh ayat berapa? Ayat surah Nuh ayat 71. 71 pula. Ayat 10 hingga 12. Surah Nuh ni surah yang ke-71. Maksud dia apa? Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabbmu, itu Tuhan kita. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, dan saya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat sekali, melengkapkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Okey, ni daripada surah Nuh ayat 10 hingga 12. Okey. Salam Kak Wi. Waalaikumsalam. Zuli, thank you watching Kak Wi. Kak Wi lambat sikit hari ni. Nori Hidawati. Hari dia Topik yang agak penting, topik yang boleh kita amalkan, yang sangat baik kita amalkan kerana Rasulullah mengamalkannya, ya. Okey, surah Nuh tadi menceritakan bagaimana kalau kita beristighfar, maksud kita bermohon ampun, ya, ataupun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, Allah akan mengirimkan hujan. Hujan itu adalah, maksud hujan di situ adalah rezeki. Hujan yang lebat, rezeki yang banyak. Kita ni setiap hari kita ada rezeki yang banyak, yang melengkapkan harta kita, anak-anak kita. Harta yang kita di dunia ni memang kita, yalah kan, keperluan kita kepada harta tu ada juga kan. Jadi anak-anak, siapa yang tidak ada anak tu maknanya kena beristighfar, lebih banyak beristighfar, lebih banyak bertaubat. Untukmu kebun-kebun tu adalah apa-apa yang kita kerjakan lah sekarang ni. Kalau kita berniaga, kalau kita bekerja, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Maksudnya rezeki di dalam sungai-sungai sentiasa mengalir, sentiasa banyak, maksudnya sentiasa ada. Jadi Allah menjelaskan hubungan rezeki dengan istighfar tu sangat-sangat rapat. Maksudnya sangat-sangat, orang kata, tak dapat lari. Istighfar dan juga rezeki, dua perkara yang sangat rapat. Ada istighfar, ibaratnya ada istighfar, ada menarik rezeki. Jadi itulah pelaris dia semua. Kita menarik rezeki. Ada lagi ni hadisnya, sesiapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah menjadikan untuknya dari setiap kesedihan dan kegembiraan, daripada kesedihan kepada kegembiraan,
dan daripada kesempitan kepada jalan keluar, dan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib, kan? Hadis ini adalah riwayat daripada Abu Daud, hadis sahih, sanadnya daripada Ahmad Syakir, tafsir Ibnu Kathir, ya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi baca doa pagi selepas subuh yang Rasulullah buat. Awal-awal bangun terus kita berdoa. Yang Kemudian kedua tadi beristighfar dan juga bertaubat. Yang ketiga, ini pun kita biasa buat, mungkin kita tak penting ke benda ni, tapi sebenarnya penting, sangat-sangat penting, iaitu menyambung silaturahim, ya, hablum minan nas. Tadi kita telah menyebutkan perkara yang berkaitan dengan hablum minallah. Yang ketiga ini adalah hablum minan nas, iaitu bersilaturahim, menyambung silaturahim. Kerana amalan pembuka pintu salah satunya ialah menyambung silaturahim kepada keluarga kita, kaum keluarga, kerabat yang paling hampir, saudara mara kita. Berkunjung, sekarang ni tak bolehlah kita berkunjung ke rumah keluarga, kan? Kan? Tetapi kita sentiasa menjalinkan hubungan yang baik, sama ada khabar, mendoakan sahabat, kan? Sama ada melalui telefon ataupun dalam grup WhatsApp keluarga kita, kan? Jadi telah jelas hadis ini, bersilaturahim yang baik boleh panjangkan juga umur kita dan memperbanyakkan rezeki, kan? Okey, kalau rasa nak panjang umur, panjangkanlah silaturahim. Panjangkanlah silaturahim, ya. InsyaAllah. Sesiapa yang bertakwa kepada Tuhan, pada Allah, dan menyambung silaturahim, nescaya akan dipanjangkan umurnya dan hartanya akan diperbanyakkan, serta keluarganya akan mencintainya. Ini ada hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis ke-58 dari hadis yang sahih. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat kita biasa juga dengar perkataan ini, iaitu memperbanyakkan sedekah. What you give, you get back. Kan? Tapi kita tidaklah mengharapkan yang sedekah kita itu akan dibalas oleh Allah dengan rezeki. Tetapi di segi lazimnya begitu. Nak sedekah tak perlu tunggu kita jadi kaya. Nak sedekah boleh je laku dalam bentuk berbagai bentuk, tak semestinya dalam wang ringgit. Mungkin kita boleh sedekah pakaian kita kepada orang yang memerlukan, mungkin kita boleh sedekah makanan, ya. Dari Asma binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu." Jadi kalau kita dah ada harta yang banyak yang kita dapat, kita kongsikan dengan orang lain. Kita tak boleh sendirian saja menggunakan harta tu, kerana harta tu tidak akan ditambah. Tapi kalau kita bersedekah, harta itu akan ditambah. Ini adalah janji Allah, ya. Ini adalah janji Allah. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak kita bersedekah, lagi banyak kita menggembirakan orang, itu adalah satu sedekah juga. Sedekah ni banyak bentuk. Mungkin kita sedekahkan ilmu, mungkin kita sedekahkan kasih sayang, mungkin kita sedekahkan tenaga kita, mungkin kita sedekahkan perhatian kita, kan? Dalam banyak bentuk. Jadi Allah akan menggantikan apa sahaja bentuk pemberian kita tu dengan rezeki, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, yang keberapa dah? Yang keempat. Okay. Sedekah tadi sudah. Okey, selain daripada kita buat 4 perkara tadi, banyakkan membaca zikir. Zikir apa yang Rasulullah ajar kita? Zikir yang kita kena baca untuk untuk rezeki datang kepada kita, untuk kita menarik rezeki datang kepada kita. Jadi pelaris. Ya. Jadi yang pertama, kita kena lazimkan dalam diri kita ni, kita setiap hari kita sebut la haula wala quwata illa billah, ataupun orang panggil ni la haula wala quwata illa billah. Nak sambung terus kan, hilal aliyul azim pun boleh, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, boleh juga. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Jadi kita kena banyak mengucapkan qaulah ni, ya. Orang yang banyak mengucapkan qaulah ni, ya, rezekinya akan datang tanpa disangka-sangka. Barang siapa yang lambat datang rezeki, bacalah qaulah ni, ya. La haula wala, baca banyak kali. Ada hadis riwayat At-Tabrani, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini hadis adalah hadis riwayat daripada At-Tabrani,
Jadi kalau rasa kita start, kita apa yang kita buat, kita niaga, kita apa, kita banyakkan membaca la haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua, selepas la haula wala quwata illa billah, zikirnya adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah wal-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dul amin Astaghfirullah. Zikir ni biasa kita nyanyikan untuk anak kita tidur dalam wayang. Masa anak-anak Kak Wi kecil dulu, Kak Wi selalu nyanyikan lagu ni. Tapi yang selalunya anda yang tertidur kat sebelah. Dia yang tidur dulu, bukan maksudnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Maksudnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah yang benar, lagi maha nyata. Barang siapa setiap hari membaca ayat tadi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi pententeram dari rasa takut dalam kubur nanti. Nampak? Ada dua daripada itu, dia memberi kita keamanan daripada kefakiran dan juga akan menjadi kita penenang dari rasa takut ketika kita di dalam kubur nanti. Banyak tu. Kalau kita baca ini, insya-Allah kita tidak akan mengalami kefakiran. Ya, selain kita berusaha, kita kena juga mengamalkan zikir-zikir ni, ya. Sebab ini zikir yang diajar oleh Rasulullah. Okey, yang ketiga zikirnya. Alamat lain tak okey pula. Okey, ketiga ialah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini ramai. Kita pun banyak dengar ustaz-ustaz dalam TV, ya, di Facebook sendiri. Banyak kita dengar suruh membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Memang dua ayat ni, kalimatan ni memang sangat power, katakan. Maksud dia maha suci Allah, segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Kan? Kita sebenarnya kita betul-betul mengharapkan daripada Allah lebih daripada 100%. Ya. Zikir ini adalah zikir tauhid kita sebenarnya. Okey, kemudian yang keempat anak, yang keempat kita membaca surah Al-Ikhlas. Senang ni kan surah ni. Semua orang hafal. Surah yang pendek tetapi kita baca berulang-ulang kali seperti kita membaca khatam Al-Quran. Zaman anda sekolah pondok dulu masa kecil-kecil, umur anda masuk sekolah pondok masa umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Amalan yang kita lepas zikir, lepas solat dia, amalan 5 waktu adalah baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah ratib dia. 100 kali. Jadi yang keempat adalah membaca surah Al-Ikhlas. Kan semua hafal senang kan. Mana surah Al-Ikhlas, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala semua sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Mana di sini kita mengagungkan, mengakui kewujudan Allah Ta'ala yang Esa, yang tidak beranak, tidak diperanakkan. Dia adalah Esa. Ini juga merupakan pentauhidan diri kita sebenarnya. Ya? Memang sangat jelas. Jadi barang siapa yang membaca surah Ikhlas ni ketika masuk ke dalam rumah, maka berkat bacaan ini dapat menghilangkan kefakiran penghuni rumah dan tetangganya. Ini riwayat At-Tabrani, ya, hadis yang sahih. Jadi bila kita keluar rumah, masuk rumah mesti kita baca. Kak Wi pun selalu ajar anak murid. Tapi betul, ya, bila kita dah amalkan, kita jadi kebiasaan. Biasa Kak Wi akan masuk rumah, Kak Wi akan berselawat dan juga Kak Wi akan baca surah Al-Ikhlas. Dia ada macam ni, dia akan ada rasa satu ketenangan. Dia bila kita masuk tu, kita rasa rumah kita tenang, luas. Walaupun rumah kita tak luas sangat, tapi kita rasa macam selesa, tenang. Kita rasa macam betul lah Rasulullah ada keberkatan, kelapangan. Dia benda ni, sebab benda ni dah rutin di mulut kan. Jadi tak kisahlah, baca je lah kan. Kita dah memang dah rutin di mulut apa semua. Lagi kita pun senang je. Kalau Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Anda tengok yang ada satu buat lawak tu lah kan. Dia jumpa dengan harimau. Dia jumpa dengan harimau, yang kawan dia baca je apa-apa. Lepas tu dia baca apa? Yang dia tahu satu je, doa makan. Jadi harimau tu pun lari. Jadi berkat dia baca doa makan tu, harimau tu lari. Sebab apa tau? Sebab harimau tu ingat yang si Mamat ni nak makan dia. Jadi dia pun lari. Jadi selamatlah dia daripada harimau tu. Jadi maksud dia dalam lelucon tu, anda cuma nak nyatakan bahawa apa yang kita dah biasa amalkan, kita
baca dia, kita amalkan, kemudian niatnya apa kehendak yang kita nak tu Allah Taala Maha mengetahui. Yang masalahnya yang kita tidak sering leka, alpa, leka, lupa, lalai daripada mengingati Allah. Itu yang Allah tidak suka. Ala bizikrillah tatmainnah qulubuhum. Jadi kita lazimilah masuk saja ke dalam rumah, kita bacalah surah Al-Ikhlas ni 3 kali sekurang-kurangnya dengan selawat 3 kali. Selepas kita beri salam tadi, kalau ada orang di rumah, orang jawablah. Kalau kita masuk ke rumah jiran tetangga atau kita masuk rumah sesiapa pun, elok kita baca surah Al-Ikhlas ni. Satu lagi, kalau rumah ataupun bilik yang jarang kita guna. Betul. Nak masuk tu kita baca dulu. Janganlah terus main sergah je ya. Kalau kita balik kampung kan, satu bilik ke 2 bilik ke yang jarang kita masuk, sebab kadang tu mak ayah kita tinggalkan bilik tu untuk kita. Ini yang PKP ni dah semua tak balik, lama sangat tak balik, dan memang orang tak guna bilik tu. Jadi kita nak masuk bilik tu, amalkanlah baca tu selawat, dan juga kalau boleh baca ayatul kursi. Bukan nak kata apa, tapi kita peraga persediaan. Kerana bilik yang kosong tu ada hadis dia yang mengatakan akan dihuni oleh makhluk yang lain. Okey, yang seterusnya yang paling kelima, ini power lah ni. Ini pun power. Memang ini juga dipesan oleh Rasulullah kepada putrinya. Ini amalan membaca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Ya. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Khafidatur rafi'ah iza rujatil adraja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah wa ashabul maimanah, dan seterusnya. Okey, surah Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan menimpa ataupun ditimpa ke atasnya kesempitan dalam hidupnya. Hadis ini adalah riwayat Al-Baihaqi dan Syu'ab Al-Iman. Jadi kita kena bacalah surah Al-Waqi'ah ni, seeloknya kita bacalah setiap hari selepas subuh tadi. Kita baca, kita lazimilah. Rasulullah berpesan kepada Siti Fatimah, wahai anak putriku, dia kata bacalah surah Al-Waqi'ah ini, nescaya kamu tidak akan pernah lapar. Maksudnya rezeki sentiasa ada. Dan juga dalam surah Al-Waqi'ah ni ada ayat awet muda. Ada ayat awet muda nantilah lain kali lah kita sebutkan. Kita boleh bacakan ayat tu, kemudian kita buat air, kita boleh minum. Okey, yang seterusnya yang ke-6. Yang ke-6 dah habis dah ni, sampai ke-7 je. Ini 7 je. Yang ke-6, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Umar Al-Khattab. Dari Umar Al-Khattab, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali selawat, maka Allah akan membalasnya 10 kali selawat dan mengangkatnya 10 darjat. Nampak tu? Sangat-sangat besar nikmat orang yang berselawat. Jadi kita lazimilah selawat. Kita buatlah 100 ke 200 ataupun 1000, buatlah selawat. Kerana selawat, macam nak kata, selawat tu dia akan terus sampai. Pahalanya terus sampai. Terus sampai kepada di sana. Tidak ada tak ada nak nilai-nilai lah. Memang terus sampai. Kita baca sini 1, pahala darjatnya di sana ada 10. Confirm. Jadi sangatlah rugi kalau dalam sehari kita tidak berselawat. Yang mana ada pendapat ulama, kita ada pernah bahaskan tentang selawat ni. Seolah-olah kita hilang kebaikan dalam satu hari itu kalau kita tinggalkan selawat. Jadi kita lazimilah selawat, sambil memasak kita selawat, sambil menyapu kita berselawat, sambil lipat kain kita berselawat, kan? Sambil-sambil je. Tapi Waalaikumsalam Mak Cu Ina. Mak Cu Ina, jangan sebut Mak Kona dah. Abang Anjang pula, Abanda. Assalamualaikum Kak Wi. Waalaikumsalam. Saya Mak Cu Ina di sini. Alhamdulillah join. Kak Wi lambat hari ni live. Kak Wi lambat. Kak Wi tak berapa sihat sikit. Anda ada ingat satu ni anda ingat dah tadi pasal selawat ni. Ada seorang sahabat tu dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, okey, kalau saya betapa tingginya selawat tu, dia nak tanya dia. Macam ni lah. Anda ni cerita kadang diri sendiri Kalau lah berapa banyakkah selawat dengan bacaan doa saya nak baca? Kemudian Nabi kata, lagi banyak lagi baik. Kemudian adakah 1/4? Lepas tu Nabi kata, tambah lagi. Lagi banyak lagi baik. Okey, kemudian adakah 2/4, mana 50-50 sen? 1/2. 1/2, kan? 1/2 Nabi kata tambah lagi, dan itu lebih baik pada engkau, dia kata. Jadi dia kata, adakah semua 100%? Itulah yang terbaik. Tapi Nabi tak cakap macam tu. Dia kata itu adalah lebih baik, dia akan mengembirakan kamu, dan akan diampunkan dosa kamu, dia kata. Jadi
Tengok nampak betapa Kan? banyaknya. Berkat. Jadi maknanya 1/2 tadi itu maknanya kalau sejam, kalau sejam dia nak beramal, dia tanya adakah 1/4, 15 minit, 15 minit. Kemudian dari yang 45 minit lagi dia nak berdoa. Nabi kata lagi tambah lagi banyak. Kemudian adakah 1/2, 30 minit berselawat, 30 minit berdoa. Kemudian Nabi kata tambah lagi. Jika lebih banyak lagi, lebih menggembirakan kamu dan lebih dia akan diampunkan dosa kamu. Lepas tu dia kata sampai semua sekali. Penuhkanlah seluruh amalan kamu tu, di sampingnya ada selawat. Kemudian Nabi kata itu adalah yang terbaik dan dapat menggembirakan kamu dan juga mengampunkan dosa kamu. Gembiranya tu kan dapat rezeki lah kan. Sebab itu bila kita berselawat ni, dia cara orang dulu-dulu nak be happy dengan selawat lah kalau dengar. Tapi yalah, jadi itulah apa ya Hanana macam tu semua. Untuk itu adalah satu hiburan pada waktu dulu dengan berselawat sambil bergembira. Okey. Mak Cina dia masuk lambat. Tadi Kak Uyi buka dengan selawat ada nani tau. Nanti dengar balik. Nanti relax balik. Nanti relax balik dengar selawat ada nani. Kak Uyi memang suka menyanyi selawat ni. Okey, yang terakhir tak? Yang terakhir yang ketujuh Yang terakhir yang ketujuh, apa zikirnya untuk kita menarik rezeki? Iaitu istighfar. Dia selawat dengan istighfar ni dia tak boleh tinggal. Dua ni kalau kita tinggal hari itu, Kak Wi sendirilah. Kak Wi sendiri berdasarkan pengalaman Kak Wi yang umur dah 40 lebih tahun ni kan. Dah banyak dah tu. Kalau tertinggal berselawat dan juga beristighfar ni di pagi hari tu, memang akan rasa satu kepelikan. Satu kepelikan pada diri Kak Wi sendiri, dia macam serba tak kena. Tapi betul kalau kita lazimkan istighfar dan juga kita buat istighfar 1000, kemudian kita berselawat 1000 dan kita tambahkan dengan haulah tadi, kemudian kita tambahkan apa ni tadi? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin tadi. Lagi apa lagi tadi? Yang apa ni? Istighfar. Surah apa ni? Surah Al-Ikhlas tadi. 7 perkara ni kalau kita buat setiap hari. Yang pertama tadi ni kita dengan banyakkan membaca doa la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian yang kedua membaca subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin. Kemudian kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Keempat kita membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Yang kelima kita membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Kemudian yang keenam memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah melazimkan istighfar. Sebab itu kita tengok orang tua kita selalu sikit-sikit dia kalau marah pun astaghfirullahalazim, kasim. Memang dah jadi rutin sebenarnya. Tok guru lama dah memang dah cerita benda ni. Jadi benda tu dah jadi dalam budaya kita, dalam budaya orang Melayu kita dah memang dah biasa dah. Astagfirullah. Tapi yang pelik ni ada satu yang tak pelik tu. Astaga tu datang dari mana anda tak tahu. Itu tak tahu daripada mana. Itu mungkin daripada Portugis ke, dari Portugis ke mana tak tahu. Astaga itu tak ada ya. Macam-macam. Jadi kita jangan kita betulkan. Jika anak kita ada macam tu kita betulkan. Yang sebenarnya adalah astagfirullahalazim, tak ada masalah. Astagfirullahalazim. Okey, barang siapa yang melazimi istighfar, nescaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tak pernah diduga. Ini hadis daripada Ahmad dan Abu Daud ya, dan juga Ibnu Majah, hadis yang sahih. Jadi 7 ni, siapa yang rasa dia rezeki dia lambat ataupun macam stuck tiba-tiba, amalkan 7 zikir ni tanpa henti setiap hari berturut-turut, insya-Allah. Boleh telefon Kak Wi lepas tu, tengok dia dapat apa. Ya. Boleh PM lepas ni. Betul. Amal. Tapi kenalah dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Anda nak bagi tahu satu rahsia lagi tak? Ada satu lagi surah. Surah yang dibaca 1000 kali. Nanti dulu yang tu. Yang tu dah boleh ya. Nanti dulu. Itu kaya sangat nanti. Nanti kaya sangat janganlah. Nanti kaya sangat. Sama-sama kaya. Betul. Nanti kaya terlalu kaya. Surah tu 3. Takut kita belum sedia untuk menjadi seorang yang kaya raya. Nanti kita tempat lain. Itu kena PM tepi lah. Itu kena PM tepi. Confirm baca 1000 kali je. 1000 kali lah kalau dengan tanpa ada sebarang gangguan ataupun putus. Maksudnya baca dalam satu masa yang
kita bersedia prepare daripada mula sampai habis 1000 kali surah itu sampai habis tanpa terlena, terkendala. Susah nak dapat 1000 tu. Bukan senang lah. Bukan senang. Banyak kali terlena. Banyak kali terlena. Jadi bila terlena kita kena ulang balik. Kena ulang balik. Ini memang kalau buat okey. Confirm insya-Allah. Okey, jadi itulah 7 zikir. Kita dah tengok tadi macam mana untuk mencari untuk menarik rezeki. Kemudian kita lihat 7 cara, 7 zikir untuk yang diamalkan oleh Rasulullah. Untuk yang diamalkan oleh Rasulullah untuk bagaimana untuk menarik rezeki. Sebenarnya kita gunalah itu saja sebagai pelaris. Itu memang itulah yang apa yang Rasulullah tunjuk kat kita tu, itulah yang patut yang kita mesti kena buat. Kita kena amalkan. Jangan kita tinggalkan. Lazimi, jadikan dia darah daging kita. 7 zikir tadi. Okey, dah 35 minit lah. Kita tak nak curi masa yang lama untuk sahabat-sahabat sekalian. Sebab dah start lambat. Jadi Kak Abi nak baca doa ke Kak Abi? Bolehlah baca doa sikit. Boleh. Kita sama-sama sebelum kita tutup kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matika fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li tilawatika al-karim wa azmi sultan. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik tanpa memberatkan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Jika rezeki kami ada di langit, maka turunkanlah. Jika di bumi, maka keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika dekat, permudahkanlah. Jika sedikit, perbanyakkanlah. Jika banyak, berkatilah. Agar kami dapat menolong anak-anak yatim, Ya Allah, fakir miskin dan mereka dalam kesusahan dan kedaifan. Ya Allah, kabulkan doa kami ini, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi, Kak Bi, ada apa nak cakap ya? Itu sajalah perkongsian Kak Wi pada malam ini. Amalkanlah zikir, 7 zikir ini yang Kak Wi bacakan tadi. InsyaAllah rezeki anda akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, yang kita mungkin tidak terfikir, yang bukan di bawah cangkak kita, kerana rezeki itu datangnya dari Allah, milik Allah. Kita sebagai hamba, selain daripada kita berusaha, inilah zikir, inilah yang utama, yang kita kena utamakan sebelum kita pergi mencari rezeki. Sekian, itu saja dari Kak Wi malam ni. Itu saja daripada anda. Segala yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Segala yang buruk, silap, khilaf dalam bicara dan tutur kata, itu adalah datang daripada kesilapan kami sendiri. Jadi kami mohon ampunan dan maaf. Jadi itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Sayang semua.